Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Penonton, sekiranya anda menerima panggilan telefon daripada nombor yang tidak dikenali, seterusnya menyamar sebagai pihak berkuasa. Adakah anda mempercayainya? Awas dan sentiasa berwaspada. Semua ini adalah taktik skamer untuk memperdaya anda. Skamer biasanya menyamar sebagai pihak berkuasa seperti pihak polis dan memaklumkan bahawa anda melakukan kesalahan. Mohon untuk terus mematikan panggilan tersebut dan terus membuat laporan polis atau hubungi talian 997. Pastikan anda lebih bijak daripada skamer. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pastikan saya bersama saya Nadine Nordin. Biar betul tak pasti, jangan kongsi. Dan penonton, ini kita bawakan untuk segmen seterusnya, iaitu segmen sudut pandang, di mana topik yang dibawa pada malam ini adalah AI, evolusi penguasaan undang-undang. Dan ayo kita lalukan kedatangan tetamu yang diraih bersama kita pada malam ini, iaitu teknologis Encik Muhammad Zabri Adil bin Talib, pemangku Ketua Pegawai Teknologi Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum Encik Zabri. Waalaikumsalam Encik Adil. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami untuk kita kupas lebih dalam lagi ni topik kita pada malam ini. Yes. Tapi sebelum tu suka untuk saya kongsikan kenyataan daripada Yang Berhormat Fahmi Fadil, iaitu menurut Menteri Komunikasi Yang Berhormat Fahmi Fadil, sebuah portal yang memanfaatkan kecerdasan buatan AI akan diwujudkan untuk membantu rakyat mengesahkan maklumat yang diterima, menangkis berita fitnah serta melawan penipuan atau scam. Jadi bertepatan dengan topik kita pada malam ini, Encik Zabri, kalau boleh permulaan ini kita nak tahu apakah respon daripada Encik Zabri berkenaan dengan kenyataan Yang Berhormat Fahmi Fadil. Pada pendapat saya, kenyataan itu adalah satu kenyataan yang sangat baik. Ya, di mana di zaman teknologi sekarang ni, teknologi AI ni dia akan hadir bersama-sama kita dan akan kekal bersama-sama kita, di mana dia akan memberikan impak yang besar. Dia akan mengubah cara kita bekerja, mengubah cara kehidupan kita, mengubah teknologi, bagaimana kita menggunakan peralatan dan sebagainya. Jadi dalam kes ni, ya, kita dapat tengok AI digunakan oleh penjenayah untuk menghasilkan berita palsu, menghasilkan dokumen-dokumen ataupun gambar-gambar superimpose, gambar-gambar deepfakes dan sebagainya, untuk menimbulkan kekeliruan, untuk menimbulkan ketidakharmonian di kalangan masyarakat. Jadi kenyataan Wali Fahmi itu maknanya menggunakan AI juga untuk melawan AI yang jahat. Kita buat AI baik, lawan dengan AI jahat. Itu yang kita seronok untuk kita bawakan pada malam ini, supaya penonton lebih faham apa yang ingin disampaikan pada malam ini, agar anda semua dapat menjadikan iktibar dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dan namun sebelum itu, Encik Zabri, sejauh manakah undang-undang jenayah siber sedia ada di Malaysia dapat mengenai ancaman penipuan atau scam? Apakah yang perlu diperbaiki? Okey, kita dah ada Akta Keselamatan Cyber yang baru-baru ini diluluskan di Kabinet dan akan digazetkan tidak lama lagi, di mana ini adalah satu akta yang sangat dinanti-nantikan lah. Di mana akta ni adalah bersifat preventif, di mana dia akan meningkatkan tahap keselamatan cyber di agensi-agensi kritikal negara, ya, termasuk agensi-agensi kerajaan. Jadi kenapa saya cakap dia berkaitan dekat situ ialah apabila tahap keselamatan cyber itu di peringkat infrastruktur kritikal ni berada satu tahap yang baik, jadi kelemahan-kelemahan itu dapat dielakkan. Disebabkan kita dapat elak, jadi penjenayah cyber ni dia tak boleh nak godam masuk dan curi data. Bila dia dapat curi data ni, dia akan jual data tu di dark web, dan ada grup lain yang beli pula data tu dan dia gunakan untuk penipuan scam melalui panggilan telefon. Jadi data-data ini digunakan sebagai alat verifikasi untuk pengesahan, di mana bangsa tu dia akan percaya bila dia cakap, oh tapi cik, alamat cik dekat sini kan, nama cik ni kan. Jadi kita pun bangsa tu macam betul lah dia alamat dia kan. Jadi dia pucuk pangkal itu yang paling awal itu ialah kelemahan keselamatan cyber di agensi-agensi ataupun organisasi tersebut lah. Jadi bila ada akta ni, dia akan menguatkan lagi. Kalau sebelum ni kita ada akta jenayah komputer, di mana akta jenayah komputer ni memang dia fokus untuk mengubah ataupun memadam data-data tanpa kebenaran, akses masuk tanpa kebenaran. Maknanya
untuk Godam lah. Kita ada juga Akta Komunikasi dan Multimedia, di mana Akta Komunikasi dan Multimedia ni fokus kepada konten-konten palsu, jelek, dia jelek, dan juga konten-konten yang lucah. Jadi tapi scam ni masih lagi berlaku. Jadi perlu lagi ada lagi diperketatkan lagi, antaranya Akta online safety, dipanggil online safety, dan memang telah dalam proses untuk diwujudkan dalam perbincangan. Ya, itu akan dibincangkan, dia akan diangkat insya-Allah dalam masa terdekat ni kalau boleh, kebaikan untuk kita bersama. Tetapi yang menjadi tarikan saya mengenai topik AI ini adalah ada kaitan ataupun cabangnya mengenai manipulasi data. Ya. Zabi, iaitu manipulasi adalah proses mengubah, mengatur dan mengelola data agar lebih terorganisasi sehingga lebih mudah dianalisis serta diinterpretasi. Jadi kita nak mohon pencerahan berdasarkan kaitan dengan topik kita pada malam ini, iaitu AI. Okey, manipulasi ini ada macam-macam, ya. Dan antara contoh yang kita nak fokus dekat sini ialah manipulasi deepfake lah. Penggunaan deepfake, penggunaan superimpose, di mana dia menghasilkan video-video yang real, daripada muka tu, sebab AI tu dia study bentuk muka dan dia menghasilkan pergerakan yang memang real. Memang real, dan suara pun sama juga. Dia study suara tu in terms of vowel, apa ni, kita punya sebutan dan sebagainya. Sebab itu kita masukkan skrip dia boleh hasilkan juga. So jadi bukan sahaja yang itu, termasuk dokumen. Okey, macam tadi kita ada cerita pasal daripada college tu kan, dokumen college tadi tu. Betul. Dimanipulasi dan nampak macam betul-betul real. Dari college tu yang keluarkan kenyataan. Yes. Lagi satu kenyataan daripada MC ke tadi tu, boleh juga dimanipulasi dengan logonya, report polis dan sebagainya. So jadi kita yang paling bahaya kalau dia berita palsu, kita dah boleh kesan berita ni berita palsu. Yang berbahaya tu ialah video real, dan ada lagi satu lagi, misinformation ni. Dia campur aduk antara yang benar dengan yang palsu. So maknanya contoh dia ambil petikan akhbar, ataupun dia screenshot daripada petikan akhbar, kenyataan YB Fahmi berkenaan dengan ini, tapi dekat bawah tu naratif dia tu lain. Jadi orang tengok yang tajuk itu macam betul. Jadi dia terus percaya dengan yang bawah tu. Jadi macam mana kita sebagai masyarakat Malaysia, ataupun kita nak pastikan rakyat Malaysia ni terlindung daripada ancaman ni lah, risiko ni. Jadi idea Wabi Fahmi itu di mana untuk menghasilkan AI yang boleh membantu melawan berita palsu ni adalah realistik dan boleh dilaksanakan. Maknanya macam mana kita nak buat tu ialah salah satu yang saya dapat fikirkan ialah maklumat AI ni diperlukan data. Daripada data tu dia akan jadi pengetahuan dia, jadi baru dia boleh menghasilkan output. Jadi kandungan berita, contohnya daripada portal-portal, daripada sumber-sumber yang sahih, dan salah satu contoh dia ialah portal berita lah. Ya, betul. Antaranya ialah portal berita bernama. So, jadi portal berita bernama ni dia akan sentiasa mengeluarkan artikel. Jadi data tu banyak. Kenyataan YB Golding tadi tu, dia nak Malaysia jadi hub data. Jadi bila kita cakap pasal AI punya teknologi ni, data tu penting. Jadi data ni daripada terbazir begitu sahaja, dan dia boleh digunakan. Jadi kita train ke dalam AI tu. Jadi AI tu dia mahir, pengetahuan dia semua pasal berita-berita terkini dan sebagainya. In fact, AI sekarang ni ada capability untuk analyze video. Jadi daripada video berita, dia boleh faham kandungan konteks berita tersebut. Jadi bila kita tanya je kepada AI tu, jadi AI tu dia boleh auto jawab. Jadi bayangkan pengetahuan dia tu kalau kita train daripada tahun 50-an punya berita, Daripada Akib RTM, gabungan bernama. Yes. Itu yang seronok, makin seronok kita kupas tadi. Tapi kita kena simpan dulu sikit. Sebab kita nak berehat seketika. Pastikan penonton semua terus stay bersama kami dalam Pastikan Sahih. Dengan lagu lah. Dengan lagu
je pastilah kalau buat tiru kecil video evergreen ini bestnya. Dan semua jangan lupa saksikan Retro RTM Ketika Service Music Malaysia setiap Ahad jam 9 malam hanya di TV1. Ini bestnya. Selamat pagi Malaysia kini lokasi ke-39. Saksikan SPM Taman Botani secara langsung dari Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. Sabtu 9 November 2024 8 hingga 10 pagi sempena sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kasih keluarga, jiwa madani. SPM Taman Botani. Jumpa anda di sana. Program-program menarik menanti anda di TV1. Saya baru saja lebih kurang dah 20 tahun. Saya buka dan saya buat ukuran dia dan praktiskan dia ada ni. So lepas itulah bermulanya saya buat perusahaan membuat capan ni lah. Mewarnaimu hanya di TV1. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sains. Kita terus untuk mengupas topik kita pada malam ini mengenai AI. Yang menariknya, kalau penonton ada yang terlihat ataupun menonton filem terbaru sekarang ni, Jazabri, ada berkaitan dengan AI, iaitu AI jahat lawan AI baik. Jennifer Lopez pula tu lakonnya. Jadi ada kaitan dengan topik kita pada malam ini, dapat gambaran dia sedikit sebanyak. Jadi bila kita tadi Encik Zabri dia cakap AI kena padu, kena mantap, dah hebat. Tetapi sejauh mana pula tahap kesediaan rakyat Malaysia dalam menerima dan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI dalam kehidupan seharian serta dalam industri? Okey, berdasarkan pemerhatian saya, rakyat Malaysia ini dia 50-50. So ada yang sangat celik IT dan dia mengharapkan AI ni dia tak sabar-sabar nak mencuba. Tapi ada juga golongan yang takut, berhati-hati, dia tak nak guna AI. Dia kata guna AI ni plagiarism. Guna AI ni plagiarism. AI ni akan memusnahkan dunia. AI ni akan mengambil kerja-kerja manusia, mengambil alih dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Tapi dan jurang digital tu, jurang pengetahuan tu di antara yang tahu dengan yang tak tahu tu masih besar. Kan? So jadi kerajaan nampak benda ni, kan? Dan AI ni memang kerajaan dah tahu yang dia adalah sesuatu yang akan mengubah kehidupan dan pada masa sekarang ni kita nak improve kita punya ekonomi. Betul, lebih sistematik lagi. Yes. So jadi the only way is to menggunakan teknologi ni untuk membawa kita ke satu peringkat yang lebih seterusnya. Contoh dia, kalau macam analogi yang saya bagi, Cik Nadia dengan saya, kalau kita compete, Cik Nadia AI baik. Bukan. Cik Nadia gunakan AI. AI gambaran ni macam pembantu. Asisten saya. You ada asisten. Bukan satu, you ada dua. You ada tiga, you ada empat. Berbandingkan dengan kalau saya menggunakan otak dan fikiran kemampuan saya manusia saja, secara obviously nampak akan ada advantage, kelebihan pada Cik Nadia because you ada banyak pembantu. So jadi sama ada nak guna atau tak nak guna. Teknologi dia neutral. Jadi dia boleh digunakan untuk kejahatan dan juga untuk kebaikan.
So jadi bila kerajaan nampak benda ni, tapi kita fokus dalam aspek-aspek yang baik, di mana untuk memperbaiki kehidupan manusia. Jadi bila manusia tu nak buat keputusan, kita nak buat keputusan. Kalau kita ada alat bantu yang boleh bantu kita buat keputusan, maka keputusan itu dapat dilaksanakan dengan cepat, dengan tepat, dengan lebih baik. Jadi kita tak boleh nak rely 100% maklumat-maklumat daripada AI ni. Sebab AI ni pun ada kelemahan dia juga. Tak sempurna juga ya. Dia bergantung kepada data yang diberikan kepada dia. Jadi kalau data tu bias, data tu berat sebelah, berpihak kepada satu kumpulan masyarakat sahaja, jadi output dia tu ataupun dia punya jawapan itu akan memihak kepada yang itu sahaja. Jadi kita kena berhati-hati. Jadi ada perlu untuk dibangunkan perundangan AI, maknanya undang-undang yang berkaitan dengan AI. Sebab apa? Selain daripada kita gunakan AI, generative AI macam ChatGPT yang sedia ada tu, dia ada lagi AI yang kita buat sendiri, yang kita bangunkan sendiri, ya. So dia macam kita ada anak sendiri. Jadi anak ni kita didik untuk sesuatu spesifik, tugas dan sebagainya. Contoh konteks bagi family cakap tadi tu, dalam menghasilkan berita-berita yang benar. Jadi kalau kita ajar dia ataupun kita train dia dengan maklumat-maklumat, data-data berita benar, jadi dia akan jadi mahir berita benar. Tapi kalau penjenayah pula, dia menggunakan tu untuk contohnya buat malware, buat virus. Jadi dia akan jadi pembuat virus yang hebat. Jadi kelebihan kepada penjenayah. Jadi dalam konteks ni, masyarakat kena sedar bahawa AI ni banyak kelebihan dia. Jadi kena ambil tahu bahawa contoh dia macam kerajaan dia come out dengan program AI untuk rakyat. Di mana rakyat diminta untuk menghadiri ataupun mengambil kursus ni secara online. Dan jadi bila dia ambil ni, jadi dia dapat pendedahan bahawa macam ni rupanya AI. Jadi dan maksud dia tak takut ya, ada kesedaran, ada pengetahuan mengenai AI ni. Ya, dan tahu macam mana nak gunakan AI. Mula ada usaha lah. Macam AI digunakan dalam bidang pertanian. Ya, jadi untuk menentukan baja yang sesuai untuk kawasan tersebut in terms of geografi, lokasi geografinya. AI boleh digunakan dalam bentuk perubatan. Jadi bila kita ambil gambar ni, dia boleh daripada gambar tu dia boleh buat analisis dia sendiri. Tetapi of course dia tidak boleh 100% lah kita percaya. Tapi somehow dia telah memberikan kita bantuan dalam 70% lah. 70% tu besar. Kalau kita buat kerja pembandingan dan sebagainya, daripada benda tu 2 minggu dia dah jadi cut masa di situ. Dah tinggal 4 hari je. Kan? So jadi AI ni dia sangat membantu. Jadi rakyat Malaysia kena ambil tahu AI. Sebab kerajaan dah push buat fakulti AI di UTM. Lepas tu buat AI punya sandbox dekat Meranti. Sandbox ni maksudnya kalau kita ada teknologi yang kita nak bangunkan, kita boleh cuba dekat situ. Ada kerjasama dengan Nvidia, ada kerjasama dengan Microsoft. Jadi usaha kerajaan ni adalah untuk mengubah gaya hidup kita. 100% tu Encik Zabri. Tapi itulah bak kata Encik Zabri ada pesanannya, jangan terlalu bergantung 100%. Dia membantu ya. Kita jadikan AI ni sebagai pembantu, dan AI ni juga sebagai anak yang mana kita didik. Daripada awal lagi kalau kita dah terap untuk kebaikan, dia akan berikan kita kebaikan. Sebaliknya pula digunakan untuk skema lah ya. Dan kita dah tahu juga bagaimana teknologi kecerdasan buatan AI ini dapat digunakan untuk mempertingkatkan keselamatan siber dalam kalangan pengguna di Malaysia. Okey, agensi penguatkuasa undang-undang boleh menggunakan AI ni untuk membantu proses siasatan. Contohnya bila kita siasat kes-kes hacking, kes penggodaman ni lah, di mana kita akan bergantung kepada logs, kita akan buat analisis logs tu. Jadi logs ni kalau kita buat secara tradisional, kita akan masukkan ke dalam tempat analisis Splunk, nama dia Splunk. Dari Splunk ni kita kena run script untuk cari anomalies, untuk cari kod-kod yang pelik lah.
Bila dia jumpa play tu baru kita zoom in. So jadi benda tu lambat, ambil masa. Jadi dengan ada AI ni, kalau kita dah train dia kod-kod yang malicious, proses-proses yang malicious ni, yang jahat ni, dia terus boleh capture, boleh terus zoom in. Kod tu yang mana satu? Ya, jadi proses siasatan tu menjadi lebih cepat. Selain daripada itu, AI juga kita boleh guna untuk pengecaman suspek dengan lebih cepat. In terms of facial recognition, object recognition. Jadi macam ada satu kes pembunuh kucing. Kucing. Oh, ya. Yang dekat dalam Adikat ya? tak dalam masuk dalam dryer dekat Nairobi. Tempat cuci. Kes tu kita boleh buktikan suspek tu melalui pengecaman muka di CCTV. Memang ada teknologi tu. Dan salah satu contoh lagi ialah di mana kita boleh menggunakan AI ni untuk translation, alih bahasa. Kadang-kadang pihak pengawas undang-undang dia tangkap suspek tu, orang Amerika Latin, orang Afrika, no English, cannot speak English. Kan? So, jadi kalau ada AI ni, dia boleh faham bahasa, because AI ni is all about language, bahasa. So, jadi kita boleh cakap dalam bahasa Malaysia, dan dia akan translate. Jadi apa yang dia cakap tu translate. Jadi proses siasatan tu akan jadi lebih cepat. Jadi ini adalah antara contoh aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan dalam melindungi rakyat Malaysia dekat internet lah. Satu lagi dia kita boleh kesan malware ataupun virus dalam komputer kita. Maknanya capability untuk pengesanan, pemantauan sistem komputer akan menjadi lebih efisien, lebih selamat. Dan selamat. Banyak. Masih tidak mengizinkan sekarang ni, Encik Zamri. Kalau boleh saya nak dapatkan kesimpulan secara ringkas, Encik Zamri. Untuk topik kita pada malam ini. Kalau boleh, kata-kata akhir daripada Encik Zamri. Silakan. Okey, macam yang saya cakap tadi lah, AI adalah satu teknologi yang baik yang boleh membantu kita mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Ya, macam saya cakap, ada pembantu untuk bantu kita buat keputusan. Ya, dan dia akan ada dekat dunia ni selama-lamanya, saya rasa. Dan jangan takut AI ni kononnya akan ambil kerja kita. Analogi dia macam zaman dulu tak ada kerja buat website. Kan? Sebab apa teknologi internet ni tak ada. Tapi bila internet tu dah ada, dia create kerja yang baru. So dia akan create kerja-kerja yang baru, bidang-bidang baru di mana, dan dia akan memberikan manusia lebih masa. Sebab apa kerja dia dapat selesaikan dengan cepat. Dan manusia tu boleh buat benda lain, kita boleh buat benda-benda lain. Jadi in terms of kebaikan tu dia sangat banyak lah. Sangat banyak. Jadi kepada rakan-rakan pengacara saya yang lain pun jangan risau ya. AI tak akan ambil alih pekerjaan kita. Dia tak semua dia dapat membantu kita ya untuk menolong sikit sebanyak. Tapi itulah dia perkongsian daripada tamu yang kita raikan pada hari ini. Terima kasih banyak teknologis Encik Muhammad Zamri Adil dan tadi dari pemangku Ketua Pegawai Teknologi Cyber Security Malaysia. Kalau boleh di hujung-hujung ini juga kongsikan juga media sosial yang perlu penonton ketahui dapat jadikan sumber rujukan. Adakah media sosial untuk cyber security? Okey, boleh maklumat lanjut berkenaan dengan cyber security boleh merujuk di cybersecurity.my. Dan juga untuk berita benar, sebenarnya.my, dan juga MyCheck Malaysia. MyCheck Malaysia atau MyCheck.my kan? Yes. Terima kasih banyak Encik Zamri sudi bersama dengan kami untuk malam ini, dan semestinya penonton jangan lupa untuk dapatkan info-info ini, dapat siarannya kembali di YouTube ya, dengan cara yang pastikan sahih. Anda type saja tarikh pada hari ini, anda akan dapatkan topik perbincangan pastikan sahih pada malam ini. Baik, sampai di sini saja, dan yang penting buat penonton semua, nantikan kemunculan program ya Salam Baitullah bermula pada 2 Jun 2024, 2 Jun 2024 di saluran TV1 dan saluran serentak di saluran Berita RTM. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.